Pendahuluan. Khot merupakan salah satu daripada hasil kesenian yang indah dan halus. Namun, melalui khot juga kita dapat menyampaikan suatu maksud. Khot merupakan khazanah tertua yang dimiliki oleh orang Islam. Justeru, generasi muda perlu memartabatkan dan memelihara khazanah ini. Pemilihan peralatan perlulah dititik beratkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Video ini kami akan menjelaskan peralatan yang digunakan dari zaman dahulu hingga kini. Kami juga akan menjelaskan bagaimana penghasilan pensel khot, jenis dakwah dan akhirnya langkah untuk membuat khot. Cara-cara penghasilan pena khot. Berikut adalah gambar bahagian yang akan diraut. Peralatan yang diperlukan adalah pisau yang tajam dan kayu khot. Pertama sekali, kita perlu meraut kayu khot tersebut sedikit demi sedikit dalam keadaan condong supaya kita mendapat rupa pena khot yang diinginkan. Setelah selesai meraut di bahagian hadapan, kita juga perlu meraut sedikit di bahagian belakang kayu khot tersebut supaya permukaannya lurus dan rata. Seterusnya, kita beralih kepada langkah-langkah untuk memotong bahagian hujung kayu khot. Proses ini perlu dilakukan di atas permukaan yang rata dan keras seperti meja, papan, kayu dan sebagainya. Untuk mendapatkan ukuran mata pena yang diinginkan, kita boleh raut pada bahagian sisi pena mengikut ukuran pena khot yang diinginkan, seperti 2mm, 3mm, 4mm dan sebagainya. Akhir sekali, pena khot kita sedia untuk digunakan. Penggunaan dakwat dan kepelbagaian warnanya. Pada zaman purba, dakwat berwarna hitam sering menjadi pilihan dan digunakan dalam penulisan. Kemudian tercetusnya kepelbagaian warna dakwat. Kepelbagaian warna dakwat yang digunakan dalam penulisan adalah seperti warna emas, biru, merah, hijau, kuning dan putih. Kepelbagaian warna dakwat ini adalah bertujuan untuk mendekorasi sesuatu petikan dan membuat tanda di dalam petikan. Sebagai contoh, warna merah seringkali digunakan untuk menulis tajuk sesebuah penulisan. Penghasilan dakwat di tanah Melayu. Orang Melayu mempunyai resepi rahsia mereka yang tersendiri dalam menghasilkan dakwat. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan dakwat adalah yang pertama, tanin, sejenis asid yang diperolehi dari beberapa tumbuhan daripada buah manggis. Yang kedua, dakwat sotong. Yang ketiga, bunga senduduk yang direbus untuk mendapatkan warna ungu. Yang keempat, kulit buah delima yang dibakar sehingga menjadi arang. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada langkah-langkah penghasilan dakwat secara tradisional. Sebagai contoh, untuk menghasilkan dakwat merah, kita akan menggunakan buah manjagani atau buah keras. Ianya akan ditumbuk sehingga hancur, lalu ditambah dengan air mawar. Lalu dijemur di bawah matahari sekurang-kurang 40 hari. Selepas dijemur, ia akan dimasak dengan api yang kecil sehingga keluar cecair berwarna merah, lalu ditapis. Kemudian ditambah dengan gam Arab. Gam Arab adalah untuk memekatkan cecair agar apabila menulis ia melekat pada kertas ataupun kulit kayu yang digunakan pada zaman dahulu. Lalu ditapis untuk kali kedua.
Setelah itu, maka terhasillah dakwat berwarna merah. Kesimpulannya, demikianlah peralatan-peralatan khat yang digunakan dalam penulisan khat dari zaman dahulu hingga kini. Rumusannya, seni khat ini banyak pembaharuan dan perkembangan dari zaman dahulu hingga kini. Khususnya dari segi peralatan yang digunakan yang membawa pembaharuan dan bentuk tulisannya, warnanya dan lain-lain. Penggunaan pen ini merupakan pengetahuan dan kesabaran yang tinggi dalam proses pembuatannya. Semua pihak perlulah kerjasama dalam memartabatkan seni khat sebagai satu penulisan terbilang.